Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini saya akan membincangkan sedikit berkenaan dengan prinsip-prinsip asas Islam, iaitu berkenaan dengan syariah Islam. Bagi tajuk syariah Islam, insyaAllah secara keseluruhannya kita akan membincangkan tentang definisi syariah, apakah dia maqasid syariah, kepentingan syariah dalam kehidupan dan juga khilafiyah, ya. Dan daripada pembelajaran dalam bab ini, insyaAllah kita akan dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan syariah dan maqasidnya, dan kita dapat menjelaskan kepentingan syariah dalam kehidupan manusia, dan diharapnya pelajar-pelajar juga akan dapat menguraikan maksud dan konsep khilafiyah, ya. Okey. Sebagai pengenalannya, Allah SWT menciptakan manusia ni hidup dalam keadaan bermasyarakat. Allah SWT berfirman, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menjadikan kita ni hidup bermasyarakat, berbilang kaum dan berbagai kehidupan manusia ini tujuannya untuk saling berhubung di antara satu sama lain. Sebab itu manusia ni memang hidupnya perlu bermasyarakat. Kita sebagai manusia ni kita tidak boleh untuk hidup bersendirian di atas muka bumi ini. Dan apabila kita hidup bermasyarakat, maka kita perlu kepada peraturan-peraturan, undang-undang bagi menjamin kehidupan kita ini berada pada tahap yang baik, di mana setiap orang mendapat hak masing-masing, dan tidak menzalimi atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak betul. Sebab itu Islam ini Allah SWT berikan sebagai satu cara hidup yang di dalamnya ada peraturan-peraturan, ada hukum hakam, ada undang-undang yang kita panggil sebagai syariah. Kita panggil sebagai syariat Islam. Dari sudut bahasa, syariat ni maknanya sumber air. Jadi kalau kita lihat pentingnya air dalam kehidupan manusia, kerana kalau tidak ada air, manusia pasti akan mati. Cuba bayangkan apabila kita berada di sebuah padang pasir, di tengah-tengah padang pasir, tanpa ada air, maka pasti apabila kita menjumpai sumber air, walaupun segelas air, pasti dia sangat bermakna dan sangat bererti untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab itu kita juga memahami syariat itu sebenarnya satu benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana sumber air itu sangat penting kepada manusia. Kena faham gitu, Kemudian dari sudut bahasa juga, syariah ini maknanya jalan yang satu jalan lah, syari', maknanya jalan yang jelas, jalan yang lurus, maknanya dia tarik satu jalan. Maknanya syariat itu adalah satu kaedah untuk manusia menjalani kehidupan, kerana dia adalah satu jalan untuk menjalani kehidupan, supaya kehidupan manusia ini tersusun dan teratur lah, kalau kita boleh katakan begitu. Kemudian dari sudut istilah, syariat itu adalah
segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya melalui perantaraan para rasulnya, ya. Maknanya kalau kita lihat syariat itu, bila kita sebut syariat itu bukan sahaja kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ada syariat Nabi Adam, ada syariat Nabi Musa, ya. Maknanya di situ ada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui perantaraan rasul-rasul itu. Tetapi pastinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, kita mengikuti hukum hakam, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Okey. Untuk kita memahami perbincangan berkenaan dengan syariah ini, adalah lebih baik untuk kita memahami beberapa terminologi ataupun istilah-istilah yang ada di dalam perbincangan syariah ini, supaya kita dapat memahami perbincangan seterusnya dengan lebih berkesan, ya. Yang pertama sekali, istilah fiqh, ya, istilah fiqh. Apa makna fiqh? Kita selalu sebut fiqh lah. Kalau orang belajar syariah, kita panggil fiqh. Tapi biasa orang Melayu kita sebut istilah fiqh, ya. Apakah dia fiqh ataupun fiqh ini? Dia adalah suatu kefahaman tentang suatu hukum syarak bagi perbuatan-perbuatan mukallaf, ataupun dia fiqh ini adalah satu disiplin ilmu ke arah memahami hukum-hukum syarak itu sendiri. Mungkin kita boleh tengok di sana ada fiqh tertentu ataupun disiplin-disiplin ilmu tertentu. Katakan kita kata fiqh ibadah. Dia adalah satu disiplin ilmu yang membahaskan tentang ibadah, ya. Apa syaratnya, apa syarat sahnya, apa perkara yang membatalkan, apa rukun dia. Itu satu disiplin ilmu, panggil fiqh ibadah. Ataupun fiqh muamalah, ya. Di mana dia satu disiplin ilmu berkenaan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain, dari sudut jual belinya, dari sudut pemilikannya, dari sudut pewarisannya, dari sudut perkongsian, jual beli dan sebagainya, ya. Jadi itu dipanggil sebagai fiqh muamalah. Dia ada fiqh munakahat, ya, iaitu satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hukum nikah kahwin dan sebagainya, ya. Dia ada fiqh jinayah, ya, yang membahaskan tentang disiplin ilmu jenayah, apa kesalahan-kesalahan jenayah, apa hukumannya, bagaimana pendakwaannya, bagaimana mahkamahnya dan sebagainya lah di situ, ya. Jadi fiqh itu adalah suatu perbahasan dan satu ruang lingkup yang membuka kepada berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai pandangan, tetapi mesti di sana ada dalil, ada hujah-hujah yang dipegang lah, ya. Ada nas yang dipegang untuk menentukan sesuatu hukum itu, ya. Okey. Jadi bila kita kata nas yang dipegang bagi menentukan sesuatu hukum, apa dia hukum itu, ya. Jadi hukum itu, kalau dari sudut ayat sebagaimana ada dalam PowerPoint ni, kita kata kitab ataupun mesej Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apa dia mesej Allah dengan perbuatan mukallaf itu? Maknanya setiap perbuatan manusia itu sebenarnya dari sudut hukumnya boleh jadi perbuatan itu wajib, boleh jadi perbuatan itu sunat, boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram, ya. Okey. Apa dia wajib? Ya. Wajib adalah
benda yang perkara yang kita lakukan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Apa dia sunat? Sunat adalah benda dibuat dapat pahala, ditinggal tidaklah menyebabkan dosa, tetapi kita rugi kerana tidak mendapat ganjaran daripada perkara itu. Apakah dia makruh? Ya? Makruh, apakah dia harus? Harus adalah perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Tidak ada masalah. Apakah dia makruh? Makruh benda yang seandainya kita tinggalkan itu lebih baik daripada kita lakukan. Ya? Dan apakah dia yang dikatakan haram? Haram adalah perbuatan yang bila kita lakukan berdosa dan bila kita tinggalkan itu mendapat pahala. Ya? Secara mudahnya begitu. Maknanya apabila orang kata tentang apa hukum perkara ini, kita tidak boleh sekadar berkata hukumnya boleh. Kerana dalam boleh itu ada harus, dalam boleh itu ada makruh, dalam boleh itu ada sunat, dalam boleh itu ada wajib. Ya? Ataupun kita kata tak boleh. Dalam tak boleh itu boleh jadi dia adalah haram ataupun dia makruh juga, sebahagiannya meletakkan sebagai sesuatu yang tidak boleh. Ya? Itu perbahasan ringkasnya lah. Kalau kita nak pergi kepada perbahasan detail, ada makruh tahrim, makruh tanzih dan sebagainya. Tapi saya kira untuk perbincangan tahap kita cukup di situ dulu. Ya? Kemudian apakah dia yang dimaksudkan dengan undang-undang? Ya? Undang-undang adalah hukum-hukum yang diperkanunkan oleh badan perundangan yang melalui proses tertentu. Sebab tu ada perkara-perkara yang disyariatkan, dia tidak menjadi suatu undang-undang kerana tidak diperundangkan. Ya? Dia mungkin kita panggil dia sebagai satu undang-undang, tetapi oleh kerana hukum dan kesan-kesan hukum itu tidak diperundangkan, maka dia tidak menjadi satu undang-undang. Dia hanya mungkin menjadi satu dasar yang yang kita ketahui tapi tidak diperundangkan di dalam satu negara. Ya? Okay. Dan untuk kita membahaskan fiqh ini ataupun membahaskan syariah ini, kerana dia adalah suatu ketentuan Allah melalui nabinya, maka pastinya sesuatu yang kita nak tentukan hukumnya perlu kepada dalil. Ya? Dan dalil itu sama ada dalil secara nakli atau dalil secara akli. Ya? Dan bila kita kata dalil, maknanya dia hujah. Ya? Kalau dia berdasarkan Quran, hadis, kita panggil dia dalil nakli. Kalau kita berdasarkan akal, ijma' dan qiyas, itu dalil akli. Ya? Dan bila kita merujuk kepada dalil, di sana kita ada istilah nas. Ya? Nas maknanya ayat tertentu atau hadis tertentu yang menjadi dalil. Ya? Contoh kalau kita kata apa nas yang menjadi dalil tentang kewajipan berpuasa contohnya, ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu contoh nas ataupun dalil, dan dia ada istilah masdar atau masadir. Ya? Tapi kalau masdar dan masadir tu kita hanya merujuk kepada Quran ataupun hadis lah, itu nas masdar atau masadir. Tapi seandainya kita nak nas, maka dia adalah ayat tertentu yang menjadi dalil kepada sesuatu hukum ataupun sesuatu perkara. Ya? Wallahu alam, insya-Allah kita sambung dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.